Oh, ni mainan syaitan belaka ni. Tadi orang berilmu pun tidak dilindungi oleh Allah, ditipu oleh syaitan. Orang jahil makanan dia. Wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang jahil ni musuh Allah walaupun dia rajin buat ibadat. Tak musuh Allah macam mana? Rokok sujud, akidah tak betul. Rokok sujud, fiqh tak betul. Rokok sujud, hati riak, ujub, takabur, hasad, musuh Allah. Tak nampak buat rokok sujud tu mainan syaitan, bola kepada syaitan, ikut syaitan nak sepak. Tapi bahagian masing-masing. Tuhan kendak pada azal orang bahagia, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu. Tuhan kendak pada azal orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan halang daripada ilmu. Yuhlah musuh adat wa yuhramul asyiya, Nabi kata. Akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azab orang bahagia ahli syurga, dan akan diharamkan ilmu, ditegahkan ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azab orang yang celaka ahli neraka. Tuhan takdir pada azab dia ni orang yang celaka ahli neraka, Tuhan takdirkan juga dia terhalang daripada ilmu. Ilmu tauhid pun terhalang juga. Ilmu tauhid terhalang, kau tutup buku lah. Nak duduk mana? Ada ni. Nak duduk mana? Musyrikun ni jangan nampak penyembah berhala je. Penyembah berhala tu musyrikun pada zat. Rokok sujud pada Allah, tapi musyrikun mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun lah. Dia faham musyrikun kok penyembah berhala. Betul lah tu. Orang yang mensyirikkan Allah pada zat. Yang persoalan sekarang ni musyrikun pada perbuatan. Orang Islam pasti tidak musyrikun pada zat. Orang Islam pasti tidak musyrikun pada zat. Pasti orang Islam berpegang Allah Ta'ala jua Tuhan. Dah dapat dah sebahagian. Walaupun dia mensyirikkan Allah pada perbuatan pun, dia mentauhidkan Allah pada zat. Dalam bab pegangan ni tertolak satu, kosong lalu dah. Pada ni dah tak apa dah, dia boleh dah sebahagian. Apa sebahagian? Mentauhidkan Allah pada zat. Walaupun dia mensyirikkan Allah pada perbuatan, dia boleh dah satu. Mentauhidkan Allah pada zat. Dah. Tertolak satu, tertolak habis. Pada ni tertolak satu, tertolak habis. Tambahan pula tertolak pula keesaan pada perbuatan, tertolak sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tertolak sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bila tertolak keesaan pada perbuatan. Bukan kata satu je tak lepas. Orang Islam berpegang keesaan pada zat Tuhan hanya Allah Ta'ala, tapi tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bolehlah sebahagian. Tak ada. Kosong. Jadi kalaulah kudrah pada suatu yang mawujud, kudrah hamba ni menjadikan seperti kudrah Allah, nescaya lazimlah takluk dua kudrah. Jadi dua kudrah berfungsi. Kudrah Allah menjadikan, kudrah hamba menjadikan. Apabila dua takluk dua kuasa umpami, tak adalah sesuatu daripada alam, tak ada makhluk. Ni ada makhluk, tu dalil kudrah Allah jualah. Tu dalil umum takluk kudrah Allah, meratai kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kudrah yang baharu yang Allah Ta'ala letak pada hamba tidak ibekah sama sekali. Tak ibekah pada gerak diam. Gerak diam hamba sendiri pun tetap takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakluk dua kudrah ni, ni mustahil sama sekali, sama ada secara beraturan ataupun secara berserta. Dia panjang pula. Secara beraturan ni susun. Allah mengadakan
hamba mengadakan. Hamba mengadakan, Allah mengadakan. Pada ni. Beserta ni serentak. Beserta ni serentak. Hak beraturannya Allah mengadakan, kemudian hamba mengadakan. Ataupun hamba mengadakan, Allah mengadakan. Hak ni bawa kepada tahsilul hasil, mengadakan barang yang telah ada. Mengadakan barang yang telah ada. Dah, Allah mengadakan siap-siap, hamba mengadakan. Mengada apa ada dah. Hamba mengadakan siap-siap, Allah mengadakan pula kemudian. Itu mustahil gitu. Sebab apa? Menghasilkan barang yang sudah hasil. Itu kalau secara beraturan. Dia kita baca mengelupahnya, barang yang melazimkan atasnya. Barang melazimkan atasnya, yakni kerana barang yang melazimkan atasnya. Melazim akannya, yakni kerana barang melazim akannya. Menjadi ilah pada kata lazim daripada dua kudrah itu tiada diperoleh suatu daripada dengan kedua dua kudrah. Melazimkan atas daripada menghasilkan yang sudah hasil pada yang beraturan. Atau kerana bekas yang satu. Dua yang bekas. Ni. Atau, dia kena ada atau situ. Kena ada atau. Sebab tu secara beraturan. Oh ni secara berserta pula ni. Seketak. Sekali buat lah. Kudrah Allah campur dengan kudrah hamba, sama buat. Kalau kudrah Allah mengadakan, kudrah hamba buat, kudrah hamba mengadakan, kudrah Allah buat pula kemudian, jadi buat hak siap dah. Tu mustahil gitu sia-sia. Atau kerana ni, dia kena tambah atau kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia dua-dualah buat. Kudrah Allah, kudrah yang baharu ni, kudrah hamba, sama-sama buat, serta atau kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia. Satu perbuatan, satu perkara, kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Begitulah pula. Kalau buat susun tak nampak sangat. Kalau buat pakat, kalau kita susung ni, contoh-contohlah. Kalau kita kata kita lah, barang tu alih ke tempat satu, situ je. Seorang dia alih, lepas tu seorang ambil pula letak pasal, lepas tu alih sebelah tempat yang sama ke mana? Hak nampak sikitnya berserta. Baru nampak. Berserta baru nampak. Sama-sama akak. Baru nampak. Atau kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia. Satu pekerjaan, kudrah Allah yang lebih bekas, kudrah hamba yang bekas. Hak ni mustahil juga ni. Kerana masalah ini, masalah bekas yang satu, yang bekasnya dua, difardukan pada sesuatu yang tidak terima bahagi. Fi jauhar pirik. Ni nak cerita ni jauhar pirik ni. Sekarang benda besar, bolehlah. Kudrah Allah buat sama dengan kudrah hamba. Tu pun dia mahu seumpama tu jadi bekerjasama pula. Nampak nyatanya pada jauhar pirik. Benda yang halus sangat-sangat ni, yang tak boleh dikerat, yang tak boleh dibelah, yang tak boleh dikerat, halus sangat ni. Halus-halus macam etong ni. Dua kudrah juga buat. Ni halus sangat ni. Dua kudrah juga buat. Kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Halus sangat tu nak buat dua mana. Itu mustahil tu. Kalau ada kudrah yang baharu yang menjadikan seperti sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara beraturan, kudrah Allah mengadakan, kudrah hamba yang mengadakan pula. Kudrah hamba mengadakan, kudrah Allah mengadakan pula. Mainan apa gitu, benda ada dah. Dia buat benda ada dah. Itu mustahil gitu. Ada dah.
Tak usah duk beraturan itu yang duk susun gitu. Sama berserta-berserta. Kudrah Allah buat, kudrah hamba buat. Macam mana kalau benda tu jauh hapiri? Benda halus ni macam mana? Benda halus ni macam mana? Benda halus ni macam mana? Kudrah Allah dengan kudrah hamba pakat buat. Benda halus siap. Ada halus siap. Halus siap ada etong tu. Biasa kita biji sawi. Biji sawi ni halus mana? Biji sawi ni memang halus. Tak boleh nak kerat. Tak boleh nak belong. Gitu. Biasa kita biji sawi. Hak nasi biji sawi dah tahulah. Kalau kumang. Kumang boleh tak? Dah dengan teknologi kan. Dia nampak kumang, dia pegang kumang, dia belah dua. Boleh? Teknologi. Kan kumang tak nampak, tapi dengan teknologi boleh nampak kumang. Lepas tu ada alat kumang tu dia boleh kerat dua. Bukan jahar pirik lagi lah kalau boleh kerat dua. Kalau kumang tu boleh kerat dua. Boleh tak kumang kerat dua? Kalau kumang boleh kerat dua, dengan alat dia lah, dah dia pegang, dia nampak kan. Asal tak nampak, dengan alat boleh nampak. Dengan teknologi boleh nampak. Bila boleh nampak, dia boleh kerat pula kumang jadi dua. Bukan jahar pirik kalau boleh kerat. Jahar pirik ni tak boleh nak kerat. Jadi macam mana benda yang halus seumpama tu nak berserta kudrah Allah dengan kudrah yang baru. Macam mana? Ni dia boleh nampak kepada jahar pirik. Tu sama balik. Jahar pirik tidur tadi, benda yang halus tak boleh dibahagi. Kata setengah ulama, jauhar pirik itu bukannya syarat. Sebab apa? Dan seumpama sama jauhar pirik itu jisim yang bersusun daripada 2 jauhar ataupun lebih. Tak usah cerita benda halus sangat lah. Kita ambil benda besar. Benda yang berjisim. Benda berjisim ni benda yang boleh dibahagi yang bersusun daripada 2 jauhar ataupun lebih. Kan kita ni banyak atom kan? Kan saya pernah dengar lah ada audio di cerita sains tu. Ni di kita ni kan dia banyak mana? Dia banyak bahagian tau. Ni di jisim kita ni kan, ilmu sains kan. Satu bahagian tu dia ada pecah pula kepada dia kan. Dia panggil apa? Dia panggil apa tu? Di tubuh kita ni, luar ke dalam ke dia punya, dia panggil apa? Istilah apa dia panggil? Dibahagi. Kan di kita ni banyak bahagian kan. Kalau contoh macam air mani. Air mani tu kata ada panggil apa? Ada 1 juta apa dipanggil? Berjuta-juta apa? Atau sperma lah. Halus ni. Mana di tubuh kita ni pun ni. Hak berjising lah. Tak sudah ambil jauhar pirik itu. Sebab nak nampak mustahilnya kudrah pada yang baharu macam kudrah hamba sama-sama dengan kudrah Allah berserta mengadakan. Macam mana dengan jauhar pirik? Dah syarat jauhar pirik. Kita bahas hak jising. Macam mana kalau jising? Sini kata jauhar pirik nak nampak mustahilnya berserta kudrah Allah dengan kudrah yang baharu, kudrah hamba. Kita kudrah hamba lah senang. Suatu yang mawujud ni hamba. Di suatu mawujud ni Allah tak kudrah, tak tenaga, berserta sekali. Kalau jauhar pirik benda halus sangat. Siapa 2 kudrah nak buat? Tak syarat jauhar pirik. Pergi pada jisim yang bertokar ni. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan itu ta'alluqnya. Dia tadi nak cerita mustahil kalau ada 2 kudrah. Kudrah Allah, kudrah yang baharu, dia suatu yang mawujud ni, dia tak syarat hamba ni. Suatu yang mawujud ni termasuk Tuhan yang satu lagi. Suatu yang mawujud ni kudrah Allah. Ada pula kudrah pada suatu yang mawujud. Suatu yang mawujud ni termasuk Tuhan yang kedua. Suatu yang mawujud satu ada termasuk ni hamba ni. Kita ada kudrah yang mengadakan. Ini digi pada kudrah yang di Tuhan yang kedua ni. Mana sesuatu yang mawujud tu kena pada Tuhan yang kedua. Kita nak fokus kudrah yang ada pada sesuatu yang baru.
maujud yang baru kita nak cerita. Sebab tadilah orang Islam tak ada berpegang dua Tuhan. Orang Islam berpegang satu Tuhan. Kemudian di suatu yang maujud, suatu yang ada, hamba ni Tuhan letak kudrah juga. Tapi di sini akan pergi pada suatu yang maujud tu Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi, ini suatu yang maujud. Jadi apabila ada dua kudrah, kalau mengadakan secara bersusung, tu pelik sangat tu. Kalau berserta macam mana dengan jauh hapiri? Benda yang halus, tiba-tiba dua kudrah. Kudrah Allah dan juga kudrah Tuhan yang kedua. Kudrah Allah, kudrah Tuhan yang kedua. Nak buat macam mana jauh hapiri? Nak dua kudrah nak buat? Dia ambil situ nak nampak mustahil. Kata setengah ulama, dah tak syarat jauh hapiri. Kita ambil benda yang berjisim, budak apa dah? Mana? Kudrah Allah menjadikan langit. Kudrah Tuhan yang kedua menjadikan bumi. Itu juga dah. Keruan dia. Tak payah nak siapa ke nak contoh. Kalau ada dua kudrah mengadakan mustahil, macam mana kalau jauh hapiri? Nak buat macam mana seretak? Benda halus. Ada syarat jauh hapiri Cuba ambil berjisim, berbentuk. Kalau kita mudah agak, langit jisim yang besar, bumi jisim yang besar. Langit Allah yang buat, kudrah Allah yang buat. Bumi kudrah Tuhan yang kedua yang buat. Ni orang Islam tak ada lah seumpama ni. Tak apa, tak usah pergi pada jauh hapiri, pergi pada jisim pun tak apa dah. Kata setengah ulama, jauh hapiri itu bukannya syarat, dan seumpama itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan. Dua Tuhan dia letak situ. Tuhan Allah Taala ada kudrah, Tuhan satu lagi ada kudrah. Tapi maknanya kalau kudrah menjadikan, walaupun letak pada kudrah hamba menjadikan, Tuhan jugalah hambanya kalau kira. Tapi ini digi pada suatu yang maujud, Tuhan yang satu lagi ada kudrah juga. Jadi kalau kita nak balik mula pada hak contoh sininya, macam mana kalau beraturan, mana apa ni? Kudrah Allah mengadakan, kudrah Tuhan yang kedua mengadakan kemudian. Kudrah Tuhan yang kedua mengadakan dahulu, kudrah Allah mengadakan kemudian. Dia panggil apa tu? Menghasilkan barang sudah hasil, mengadakan barang siap dah. Tu sia-sia, tak ada main kerja gitu. Kalau sesuatu yang maujud tu pergi kepada Tuhan yang kedua. Kalau saya contoh sebelum ni, pergi kepada kudrah yang ada pada hamba. Kalau beraturan gitu tak jadi. Kalau berserta, kalau berserta, berserta macam mana? Kudrah Allah, kudrah Tuhan kedua nak mengadakan jauh hapiri. Benda halus sangat ni. Dua Tuhan nak kena buat. Lemah hanya. Dah benda halus sangat Kudrah Allah, kudrah Tuhan yang kedua, dia pergi pakat buat benda halus. Lemah hanya kudrah. Benda halus gitu pun nak dua kudrah. Dah syarat kita bicara jauh hapir halus. Kalau pergi pada hak besar sekali pun sama juga. Jisim langit Allah yang menjadikan. Jisim bumi Allah, kudrah Tuhan yang kedua yang menjadikan. Tu pun boleh nampak dah mustahil dia. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu daripada kedua Tuhan itu ta'alluqnya, meratai ta'alluqnya. Memang kudrah Tuhan mesti sama-sama umum ta'alluq. Kudrah Allah mesti umum dia punya pekerjaan dia. Ta'alluq Tuhan yang kedua mesti umum pekerjaan dia. Kalau tidak bukan panggil Tuhan. Dia kena ta'alluq, kena umum, kena perbuatan dia belaka, baru panggil Tuhan. Maka menuntut tiap-tiap daripada keduanya itu akan jisim itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Pada dengan sempurna dia kena hak dia belaka, baru jadi kudrah Tuhan. Benda yang besar ni
Kudrah Allah Ta'ala, kudrah yang kedua, mesti umum takluk. Kenapa? Kena perbuatan di belakang. Dengan bahawa menuntut tiada keduanya akan jisim itu dengan sempurna. Mana apa ni? Semua yang berjisim yang ada ni kena takluk kudrah dia belakang. Jadi kalau kudrah dia belakang, kudrah Allah, lepas tu kudrah yang kedua, dah kena hak dia belakang. Hak dia belakang jadinya. Maka melazimkan bahawa tiada diperoleh akan suatu dari keduanya. Tak ada ah. Tak ada. Langit pun tak ada, bumi pun tak ada. Kenapa? Maka bagi barang yang, itu ilah dia. Bagi barang yang ni kerana, bagi tu ilah. Bagi ni kerana barang yang padanya, pada menuntut tiada keduanya itu, daripada menghasilkan yang sudah hasil. Sama jugalah jadinya. Atau kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia. Sekarang ni ialah tak segi pada jauh pergi kepada besar. Dia apabila kudrah yang ada di zat Allah, kudrah yang ada di Tuhan kedua, kudrah Tuhan ni mesti umum takluk. Dia kena buat belaka. Apa panggil Tuhan? Dah kalau gitu kok langit bumi pakak buat belaka kok, Allah buat sekali, Tuhan yang kedua buat sekali lagi. Tahsil dulu hasil tu mustahil. Dah kalau gitu kok satu benda, satu perkara, dua yang bekas, dua yang bekas jadinya. Tu pun semua jadi lemah belaka. Langit besar tu Allah buat beserta dengan Tuhan yang kedua buat. Bumi yang besar ni Allah buat, Tuhan yang kedua buat. Sebab dia kena takluk kudrah dua-dua Tuhan ni mesti hak dia umum belaka. Jadi kalau Allah buat langit, Tuhan kedua buat langit kemudian, Allah buat bumi, Tuhan kedua buat langit kemudian, tu tak jadi gitu. Sebab mengadakan sudah ada. Tak ada. Pakat buat. Pakat buat. Mana apa ni? Langit yang besar Allah dan Tuhan kedua buat. Bumi yang besar Allah dan Tuhan kedua yang buat. Sebab ni nak kena perbuatan di belakang dua-dua Tuhan. Kalau kata beraturan tu tak nampak jalan, kalau berserta pun mustahil juga. Sebab apa? Jadi lemah. Bukan nak kata jawab piri, benda besar pun kalau dua kudrah yang buat, kudrah Allah berkongsi dengan kudrah yang baru, pakat dengan kudrah Tuhan yang kedua pakat buat, lemah kedua-dua kudrah. Gitu jelah kesimpulannya. Hak ni kudrah yang ada pada dua Tuhan. Yang kita nak panjang bicaranya, sebab orang Islam tidak berpegang dua Tuhan, berpegang satu Tuhan. Kemudian Tuhan yang Esa Allah Ta'ala menjadikan kudrah pada hamba, menjadikan kudrah pada hamba. Tiba-tiba kudrah pada hamba yang mengadakan pula. Lepas tu kudrah Allah tidak bertakluk. Kudrah Allah hanya mengadakan kudrah pada diri hamba. Kemudian kudrah Allah tidak bertakluk, tidak berfungsi pada gerak dia hamba. Hamba sendiri yang buat. Maha kuasa gitu. Allah buat satu kerja, Allah tak siapkan kerja, Allah serah pada makhluk yang buat. Lemah Allah seumpama tu, mustahil sama sekali. Sebab bila Allah lemah, tak ada segala-gala. Ada segala-gala. Dalil Allah Tuhan yang Esa, yang maha kuasa. Golongan yang terpesong pula dipakai kod lain. Kalau Allah letak kudrah pada hamba, kudrah hamba tidak bertakluk, tidak berfungsi, sia-sia kudrah pada hamba. Tuhan tak buat benda sia-sia di situ pula. Dah Tuhan buat dah kudrah pada hamba, maka kudrah hamba mesti berperanan. Apa peranan kudrah hamba? Mengadakan apa perbuatan hamba, bukan Allah dah mengadakan. Dah kenapa kudrah di hamba yang mengadakan? Barulah berfaedah kudrah itu Tuhan letak pada hamba. Ni Tuhan letak kudrah pada hamba, siapa saat hamba menjadikan, Allah juga buat. Lepas tu kudrah di hamba kosong saja. Allah tak buat benda sia-sia. Jadi bila Allah buat kudrah di hamba,
Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah membiarkan kudrah di hamba yang berperanang sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat, tapi bukan Allah yang buat. Dia pergi kat tu. Ni hak golongan terpesong. Atau mensyirik ke Allah pada perbuatan, berpegang Allah lemah. Nampak ke dia tu? Allah letak kudrah pada hamba, kemudian kudrah di hamba tak ada apa peranan. Tak ada apa peranan. Jadi hakikat yang tubuh hamba ni macam umpama patung wayang kulit, tak ada apa pun, kosong. Jadi kudrah di hamba Tuhan letak ni sia-sia. Lepas tu Allah tak buat benda sia-sia. Bila Allah letak kudrah di hamba, maka kudrah itulah yang berperanang sendiri, yang bertakluk sendiri. Kudrah Allah tak bertakluk dah. Allah hanya mengetahui, takluk ilmu. Allah hanya melihat, takluk basar. Ni hak golongan terpesong. Diketahui kau tu pula. Tapi mainan akal dia jadi tu. Yang kita duk mengaji ada sifat 20 ni, akidah Islam wal Jamaah, kalau gitu kudrah Allah menjadikan kudrah pada hamba, kudrah dia hamba lah pula yang menjadikan. Kudrah hamba yang menjadikan, bukan Allah dah, bukan Allah dah. Lemah gitu kalau Allah seumpama tu. Sebab apa? Berbilang pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi golongan terpesong, akalan dia cerdik. Akalan cerdik ni dia boleh tipu orang terang-terang. Akalan cerdik tu kan, penipu profesional tu, otak IQ dia tinggi, bukan IQ rendah. Hak tipu-tipu penipu profesional tu lah. Dia pusing-pusing kok kecerdikan dia, tertipu orang cerdik pandai macam mana pun. Ni sama juga ni. Hak golongan terpesong ni dia cerdik. Dia kira akal, Tuhan letak kudrah pada hamba. Lepas tu gerak dia yang hamba pada berusaha, balik pada perbuatan kudrah Allah. Lepas tu kudrah hamba apa faedah? Tak ada kerana apa pun, sia-sia. Allah tak buat sia-sia. Lepas tu Allah buat dah kudrah pada hamba. Kudrah di hamba lah bertakluk, berperanang sendiri, bukan kudrah Allah dah. Kalau kata seretak kudrah hamba dan kudrah Tuhan, itu pun lemah juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu cerdik pula golongan sesat ni, kudrah kita yang buat perkara baik, perkara buruk. Perkara kita buat ni kita mari ke masjid ni, kudrah kita buat ni bukan Allah buat, tapi Allah mengetahui, Allah melihat. Kudrah kita buat. Bila kudrah kita buat perkara baik, maka malaikat pun catat kebaikan atas nama perbuatan hamba. Kudrah hamba juga digunakan kudrah pada buat kerja jahat. Kudrah hamba yang buat kerja jahat, maka malaikat pun tulis kejahatan perbuatan hamba. Bagus, betul. Sebab apa? Sebab kudrah hamba buat baik, malaikat tulis kebaikan yang hamba buat. Kudrah hamba buat kejahat, malaikat pun tulis kejahatan yang hamba buat. Sampai di hari akhirah dapat bala baik, dapat bala jahat. Kerana apa? Kerana kudrah hamba pilih buat baik dan buat jahat. Baru munasabah. Kalau kudrah Allah juga yang buat perkara baik dan jahat, lepas tu malaikat catat baik perbuatan hamba, malaikat catat jahat perbuatan hamba. Sampai di hari akhirah bala baik, bala buruk. Bala buruk kenapa? Kejahatan siapa buat? Allah buat. Jadi gitu. Ni otak dia makan. Otak dia makan. Puak sesak ni, otak dia makan. Sebab malaikat catat kejahatan tu hamba yang buat. Hamba mana yang buat? Ni ada kudrah di hamba. Hamba yang buat, bukan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Jadi berarti takluk kudrah tidak umum. Maknanya perbuatan baik jahat di hamba, perbuatan hamba sendiri. Itu barulah berfaedahnya, bergunanya Allah letak kudrah di hamba. Ada faedah, tidak sia-sia. Ni akal golongan yang sesat. Dengar sini, bokeh baliklah kalau tak kemas. Jatuh semula lah kalau tak pegang molek. Kalau tak pegang molek lah. Hingguk. Atas pokok tak hingguk panggil dah. Goyang dah. Apa? Goyang.
Kita hingguk pada hingguk. Ni hingguk. Pokok kita hingguk, dia panggil apa? Goyang. Dak pegang molek atas tu, pakai jatuh semulalah. Saya sebutlah kadang-kadang akal yang sesak ni, tapi bimbang juga. Takut kau dengar kan dia makan waktu tu. Tapi kena royak, kena beritahu. Sebab takut kemudian dia jumpa sendiri pula. Mari kita beritahu. Macam mana akal pun sesak ni. Sekali nampak, iya juga. Dan kalau Allah letak kudrah pada hamba, kudrah hamba tak ada peranan. Yang berlaku gordian tu tak kudrah Allah. Sia-sia. Pada zuhurnya gitu. Tapi walaupun nampak gitu, kita tetap berpegang. Apa yang Tuhan jadikan, ada hikmah dia belaka. Gitu je lah. Tak boleh nak banyak-banyak sekatu je. Kemudian ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Sebab dia pun belum. Dia permulaan ayat dia ada kurungan. Tapi tak apalah, kita berhenti di sini. Apabila engkau ketahui mereka itu, maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya. Lemahlah. Kalau kudrah Allah mengadakan, kudrah Tuhan yang kedua mengadakan, dua-dua lemah. Sama telah pula kudrah Allah mengadakan pekerjaan dia, kudrah hamba mengajarkan pekerjaan dia. Jadi bawa lemah kudrah Tuhan. Dia gitu tu. Dah Tuhan yang maha kuasa, pastilah esa Tuhan pada zat, esa Tuhan pada sifat, dan esa pada perbuatan. Barulah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang esa pasti maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa pasti Tuhan yang esa pada zat, sifat dan perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.